Marsha atau Nurhaizah Abu Bakar, sukarelawan yang kami maksudkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Marsha. Apa khabar keadaan di Kota Kinabalu, Sabah ni? Alhamdulillah sihat. Tapi itulah cuaca agak baik untuk hari ini. Kan? Apa khabar Nas dan Lina? Wah, baik, sihat. Alhamdulillah. Betul. Okey, baik. Kita nak bawakan cerita yang cukup memberi inspirasi kepada semua. Kami difahamkan Marsha sebenarnya memang meminati kerja-kerja sukarelawan ni. Bermula untuk menolong golongan asnaf dan kini bergiat secara aktif untuk membantu mencari kanak-kanak yang hilang. Transisi perubahan tu, Marsha, mungkin boleh kongsikan bagaimana berlaku? apa yang menggerakkan hati anda? Silakan. Okey, sebenarnya dia bermula sejak kebelakangan ni kita banyak dengar tentang kehilangan kanak-kanak. Tak kisah daripada segi kita tak boleh nak cakap tentang kecuaian ke apa, sebab bila melibatkan kanak-kanak, kita tahu kanak-kanak tak boleh nak berfikir dengan rasional. So dengan berita-berita yang ada tu, saya terpanggil bersama kawan-kawan dan rakan-rakan untuk fokus lebih kepada misi untuk membantu pihak berkuasa mencari kanak-kanak yang hilang ni. Okey. Dalam pengalaman Marsha setakat ini ya, sejak 2013 dan berusaha untuk mencari kanak-kanak yang hilang, apakah cabaran yang utama yang dilalui Marsha serta pasukan Marsha apabila mencari kanak-kanak ini? Cabaran yang paling besar sekali apabila kita terpaksa menjalankan misi tersebut pada waktu malam sebenarnya. Malam? Okey, di mana waktu malam. Sebab bila kita terdengar, kita dapat berita tentang kehilangan kanak-kanak, semestinya kita memang segera deploy kita punya rakan-rakan yang lain. Tak kisahlah pukul berapa, subuh ke, hujan ke, ribut peti ke, kita memang kena turun. So itu antara cabaran yang paling besar kerana kita berlawan dengan, sebab saya seorang wanita, of course kadang-kadang kita takut gelap, kita takut hutan. Bila kita cakap tentang hilang, kebanyakan dekat Sabah ni banyaknya kehilangan tu adalah di kawasan hutan sebenarnya. So cabaran besar tu adalah kita kena panjat bukit-bukit tu, kita takut binatang buas dan sebagainya lah. Memang saya percaya cukup mencabar jugalah, sebab kena ada stamina juga kan bila dah masuk kawasan hutan dan berbukit sebagainya. Kalau kita nak kongsikan tadi sewaktu laporan berkenaan dengan kerja amal yang dilakukan oleh Marsha ini, penemuan kanak-kanak yang berusia 5 tahun itu berjaya dan ia memberikan satu kepuasan untuk Marsha kan. Tapi ada mungkin kes-kes yang Marsha boleh kongsikan, pengalaman Marsha sendiri apabila kanak-kanak yang dicari masih lagi belum ditemui, seperti Jude Angel contohnya. Bagaimana mungkin situasi pengalaman itu kalau boleh dikongsikan? Okey, itu antara perkara yang sangat menduga sebenarnya, menduga kita punya perasaan seorang wanita. Of course, bila kita datang dekat lokasi tu, kita mempunyai harapan besar untuk menemui kanak-kanak hilang tersebut. Tetapi bila pengalaman saya untuk Jude Angel ni, dia banyaklah perasaan bercampur baur dengan perasaan sedih, sebab bila kita ada dekat lokasi, kita akan rasa sesuatu, kita rasa hilang, kita rasa desperate, segala-galanya ada. Sebab kita tengok semua orang yang ada kat sana desperate untuk cari anak hilang tersebut, sebab umur dia pun baru 18 tahun. So kita cari bulan, dekat ceruk mana-mana, kita pergi dekat bawah kawasan bukit, dekat dalam terowong, dekat dalam culvert, sungai, macam tu. So memang dia melibatkan satu perasaan yang orang cakap sedih lah. Kita akan sedih setiap masa sebab kita berharap sangat kita akan jumpa anak tersebut. Cuma apa yang sekarang berlaku, kita tak jumpa Jude Angel dan kita tak ada clue. Kita langsung tak ada clue dekat mana sebenarnya adik Jude Angel itu berada hingga sekarang. Saya rasa hati Marsha ni memang hati yang cekal lah ya, untuk menghadapi cabaran-cabaran seperti ini. Kalau kita tanya tentang kebarangkalian, sebab bila kita cakap tentang kanak-kanak hilang ni, seperti yang Marsha katakan, kanak-kanak kan tak boleh berfikir dengan sendiri. Jadi bila hilang di kawasan bandar satu hal, bila hilang di kawasan pedalaman dalam hutan tu
Itu lagi satu hal. Apakah kebarangkalian menjumpai kanak-kanak itu semula? Boleh tak kita kongsikan? Kita nak selami kecekalan hati Marsha. Okey. Sebenarnya dia melibatkan insting sebenarnya. Saya tak boleh nak cakap dia berkaitan dengan mistik ke apa semua, tetapi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, kita mempunyai rasa. Bila kita ada dekat lokasi, kita akan lebih kepada rasa sebenarnya. That's why kita kena ikut rasa. Macam contoh pengalaman saya dan tim jumpa adik autism, Jaden, Gabriel. Saya merasa benda tu. Saya bertanya dekat ni, saya doa, of course kita berdoa, kita mohon supaya dipermudahkan pencarian tersebut. Dan Alhamdulillah dengan perasaan tu, dia lead saya ke mana. Saya tak boleh nak ceritakan benda tu sebab dia terlalu mendalam. Tetapi bila kita dekat kawasan tersebut, kita akan dapat rasa di mana sebenarnya hala tuju kaki kita sebenarnya. Itu salah satu punca kenapa kita boleh jumpa adik Jaden hari naluri, itu. Ya. Naluri seorang wanita, naluri seorang ibu. Hebat. Itu yang menguatkan lagi dan ditambah pula dengan keazaman nak mencari sehingga jumpa. Marsha, kalau boleh dikongsikan, kebiasaannya kita melihat bukan sahaja memerlukan kekuatan fizikal, tetapi dari segi ketahanan mental juga perlu untuk seseorang itu kan bila tugas dan tanggungjawab sebagai sukarelawan untuk mencari kanak-kanak hilang ini. Mungkin Marsha boleh kongsikan. Okey, salah satu penguat untuk kita adalah perasaan untuk rasa bertanggungjawab tu sebenarnya. Okey, tak semua orang sanggup untuk buat sesuatu tanpa dibayar. Maksudnya, okey, nama pun sukarela. So, benda ni kena datang dengan hati, kena datang dengan perasaan ikhlas. Sebab benda yang seperti ini tak boleh dibuat-buat. So, bagi saya, komitmen tu amat penting lah. Saya, komitmen tu sangat penting dan niat kita kena betul. Bukan untuk menunjuk-nunjuk. Sebab bila kita dalam keadaan contohnya mencari ni, kita melibatkan tenaga, kita melibatkan kita punya masa yang kita akan spend dekat sana. Mungkin 5-6 hari, seminggu, mungkin juga 2 minggu. Macam tu. Baik. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Marsha kerana berkongsi inspirasi di pagi ini, ya. Rina, semoga terus berjuang dan kami doakan pencarian untuk kanak-kanak hilang yang dilakukan oleh Marsha, misinya itu bakal tercapai. Jaga diri, Marsha. Terus terima cekal, kasih, insyaAllah. Terima kasih, Nina. Baik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia wanita besi yang berkongsi pengalaman dengan kita untuk mencari kanak-kanak yang hilang. Pastinya saya memikirkan perkara ini, saya tak cukup cekal hati. Hati saya senang koyak lah. Begitu kan.